Okey, kembali bersama kami di Malaysia hari ini dan sekarang kita nak bawakan kepada satu perkembangan ataupun perkongsian ya. Ini pastinya akan menarik minat kepada ibu bapa yang mungkin anak-anak punya kondisi ini iaitu gagap, sama ada ianya adalah satu kondisi masalah ataupun daripada sudut psikologinya, bagaimana untuk kita nyantuninya dan sebenarnya ianya boleh dapatkan rawatannya dalam apa-apa kondisi sekalipun. Bukan sahaja dalam kalangan kanak-kanak tetapi golongan dewasa juga tidak lari daripada menghadapi masalah gagap ini di mana pertuturan menjadi tidak lancar dan juga tersekat-sekat. Apa mungkin penyebabnya kepada masalah gagap? Betul. Ini dia kita nak bawakan bersama dengan dua tetamu istimewa kita. Manis-manis orangnya. Betul lah. Macam ni kita seronok ni. Ya, ini dia Puan Nurul Iman Tuan Mustafa, Pegawai Pemulihan Perubatan Pertuturan Hospital Rehabilitasi Ceras KKM. Assalamualaikum, apa khabar? Waalaikumsalam. Terima kasih jemput kami. Terima kasih datang. Ya, dan sebelahnya adalah Puan Nadwah Onwi, Pegawai Pemulihan Perubatan Pertuturan juga daripada pakar bidang khusus rehabilitasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat datang kepada kedua-duanya. Mungkin kita nak mulakan dengan secara umumnya gagap ini. Apa kondisinya sebenarnya kepada mereka yang berhadapan dengan situasi ini? Okey, sebenarnya gagap ini bukan penyakit dan dia sebenarnya kita kategorikan sebagai masalah kecelaruan. Jadi ia adalah masalah komunikasi. Kita kategorikan dalam kecelaruan pertuturan. Di mana individu yang gagap ini dia menunjukkan gangguan dalam kelancaran ataupun aliran pertuturan mereka. Jadi mereka akan menunjukkan ciri-ciri seperti pengulangan bunyi, pengulangan suku kata, contohnya saya, ataupun pengulangan suku kata, contohnya saya, ataupun ada pemanjangan bunyi dalam pertuturan mereka, contohnya saya suka, ataupun ada blok dalam pertuturan mereka. Jadi ketidaklancaran ini kita kenali sebagai kelakuan primer. Dalam kes gagap yang berlanjutan, ia diiringi dengan kelakuan sekunder. Contohnya bila bercakap, mata mereka berkelip-kelip. Oh, ada tidak balas? Dia ada diiringi dengan kelakuan sekunder. Selain daripada pengulangan tadi, dia pun ada juga mata berkelip-kelip ataupun jahang mereka tersetak ataupun ada pergerakan kepala, tangan, kaki yang tidak terkawal. Tapi sebenarnya kan dalam kehidupan seharian kita pun ada melakukan ketidaklancaran. Betul. Kita pun kadang-kadang apa tu kan. Betul. Jadi dalam kalangan kanak-kanak yang sedang membesar pun lazimnya dalam usia 2 ke 6 tahun, mereka pun sedang belajar perkataan baru, sedang menggabungkan perkataan menjadi frasa atau ayat lebih panjang. Mereka pun lazim untuk melakukan ketidaklancaran. Jadi ini adalah ketidaklancaran yang tipikal. Yang gagap tu macam mana? Mengikut ASHA, American Speech Language Hearing Association, gagap itu apabila ketidaklancaran ini menjadi lebih kerap. Ataupun bagai. Contohnya bila kita berikan mereka satu petikan untuk mereka baca ataupun kita bagi situasi untuk mereka bercerita, kita nampak banyak ketidaklancaran itu berlaku pada satu masa tu. Jadi itu adalah gagap. Jadi tapi kita nak tahu juga bagaimana ia boleh berlaku kepada seseorang sebab kadang-kadang kita lihat dalam usia kanak-kanak lagi kan memang kita nampak dari segi pertuturan yang tidak lancar, tersekat-sekat. Tambah lagi bila kita bertutur dengan orang dewasa, komunikasinya mungkin tidak mudah untuk kita seperti komunikasi biasa. Apakah punca sebenarnya dia boleh berlaku pada seseorang? Okey, bila kita bercakap pasal developmental stuttering ia sebenarnya di mana gagap itu bermula daripada kecil, ia berterusan hingga besar. Sebenarnya puncanya masih tidak diketahui. Tapi terdapat teori-teori yang mengemukakan faktor-faktor yang menyebab penyumbang kepada gagap ini. Yang pertama adalah sejarah keluarga. Ada keturunan maksudnya yang ada individu yang gagap. Yang kedua, ketidakstabilan sistem motor pertuturan dalam otak mereka. Jadi orang yang gagap ni mungkin ada sedikit perbezaan dari cara otak mereka berfungsi semasa bertutur. Ada satu kajian brain imaging mereka menunjukkan orang yang gagap ini menggunakan otak sebelah kanan lebih banyak berbanding sebelah kiri. Kenapa signifikan? Sebab sebenarnya kan yang mengawal pertuturan dan bahasa kita adalah otak sebelah kiri kita. Betul. Tapi ada faktor-faktor lain yang merisikokan juga orang itu untuk mengalami gagap. Yang pertama adalah jantina. Dikatakan kanak-kanak lelaki lebih cenderung untuk meneruskan gagap berbanding kanak-kanak perempuan. Yang kedua adalah umur di mana gagap itu bermula. Jika lewat tu kita maksudkan 3 tahun setengah dan ke atas.
maksudnya 4 tahun baru start gagap. Sebelum ni okey je, itu pun dianggap lebih risiko untuk meneruskan gagap mereka. Yang ketiga adalah corak pemulihan keluarga. Jika ada individu yang gagap dalam keluarga dan tidak mendapat rawatan, maksudnya meneruskan gagap pun akan lebih berisiko untuk gagap. Tapi kalau kita cakap tentang psychogenic stuttering, ia di mana gagap itu disebabkan oleh emotional trauma. Ada trauma sebelumnya yang berlaku, yang itu ada kaitannya dengan psikologi. Jadi untuk kes begitu, banyak penglibatan daripada pegawai psikologis ataupun kaunselor. Ya, dia ada pelbagai faktor juga yang boleh diketengahkan. Puan Nadwa, mungkin kita nak tengok bagaimana nak menyantuni golongan ini sebenarnya. Sebab yelah, kita tak boleh lari daripada realiti. Kita jumpa je mungkin rakan-rakan yang ada situasi ini, kita gelakkan dulu kan. Tapi itu salah sebenarnya, tak boleh. Bagaimana sebenarnya untuk kita menyantuni mereka? Okey, terima kasih Hanif dengan soalan ni. Sebab kita dengar banyak kan kes buli disebabkan oleh seseorang itu mengalami ketidaklancaran pertuturan. Okey, so yang pertama sekali kita kena tahu yang 70,000 individu di dunia ini sebenarnya mengalami gagap. Dan they live with it. Okay? So apa yang kita perlu fokus ialah kita bukan berseorangan, ada kaedah untuk membantu dan juga kita perlu memastikan yang mereka mendapatkan penilaian awal sekurang-kurangnya daripada terapis pertuturan bertauliah. Okay. So a few tips yang saya boleh share. Yang pertama sekali ialah kepada ibu ayah di luar sana, apa yang kita boleh buat ialah kurangkan kelajuan pertuturan kita. Kita biasanya cakap dengan juru-juru. Ya, so kita betulkan environment dulu. So satu, ibu ayah bercakap dengan lebih perlahan, dengan lebih teratur, menjadi model kepada anak. Anak tengok kita pun bercakap perlahan, dengan dikurangkan kelajuan, kegagapan akan berkurang. Dia lebih terkawal, kita kata. Okey. So yang kedua ialah kita perlu mendengar bila trigger point anak kita tu akan gagap sangat-sangat kerap. Okey. So bila kita tahu trigger point ni, sebenarnya bantuan yang kita boleh berikan pada masa tertentu dan juga kita boleh apply teknik-teknik yang berbeza pada masa tersebut. Okey. Dan pernah dengar tak kita kata turn taking, ambil giliran kan? Semua anak kan kecil-kecil, semua nak bercakap pada satu masa. So berikan masa preparation yang cukup untuk anak-anak gagap ni. Sediakan ayat dia dalam brain dia, nak susunkan ayat tersebut, dan juga vocabulary kadang-kadang dia kurang kosakata kan. Jadi berikan masa. So contohnya kalau saya bercakap dengan anak saya, Iman, okey, Iman, mami nak tahu Iman buat apa pagi tadi, tapi Iman fikir dulu, kakak jawab dulu. Boleh macam tu Yes. So turn taking sebegini dia nampak natural supaya anak ni get ready. Aku kena jawab. Dan kakak boleh bagi model yang baik. So dari situ kita beri peluang sama rata untuk setiap anak walaupun dia gagap. Okey. Dan macam Hanif kata tadi, kita jangan ada negatif statement pada anak yang gagap. Adik, kenapa cakap tersangkut-sangkut ni? Okey. That negative statement memberikan psikologi yang negatif terhadap anak. Lelaki dia tak confident nak bercakap dan dia akan isolate diri dia. Social isolation lah, dia tak nak bercakap. Dan terutamanya bagi anak-anak yang masih kecil, diorang tak sedar pun gagap dengan lancar tu ada beza tak? Okay. So bila dia tak tahu perbezaan, sepatutnya kita menggalakkan lagi, tingkatkan lagi keyakinan diri. Kita ignore gagap tu buat sementara waktu. Kalau melebihi 6 bulan, perlu jumpa dengan terapis pertuturan untuk buat evaluation dan treatment, intervensi awal. Kita kena jumpalah dengan pakar kan. Tapi saya nak tahu juga, mungkin bila waktu kanak-kanak seperti kata Puan sebentar tadi, dia tak perasan dan dia tak tahu pun dia gagap. Dia tak rasa benda itu serius. Tetapi bila dah meningkat dewasa, kita ada ramai lagi kawan-kawan yang mungkin akan membuatkan diri jadi malu bila bertutur dalam keadaan ataupun situasi gagap ini. Bolehkah sebenarnya pulih sepenuhnya? Okay, that's a very good question. Kebanyakan masalah yang bermula dengan neurological kan, daripada brain, otak, saraf, kebanyakannya dia takkan boleh pulih sepenuhnya sebab condition brain itu sudah dilahirkan begitu. Tapi kita boleh kurangkan tahap kegagapan dengan teknik-teknik tertentu. Teknik tertentu? Ada tekniknya? Yeah. Apa teknik-tekniknya? Jom kita kongsikan. Okey, baik. Jadi kiranya Iman ni adalah anak saya yang saya nak train dia kan untuk kurangkan kegagapan. So pertama sekali macam saya kata, tips pertama, kurangkan kelajuan pertuturan. Okey. Jadi untuk kurangkan kelajuan pertuturan, dia ada
pacing teknik yang kita guna dengan jari. Contoh, Iman. Okey. So, pacing teknik bila kita bercakap satu suku kata atau perkataan, satu tap. Okey. So, instead saya nak makan nasi lemak, laju. Saya nak makan nasi lemak. Lama-lama kita ajar dia sembunyilah. Itu kita yang bercakap atau anak yang gagap tu. So, saya nak makan nasi lemak. Lama-lama sembunyilah, tak payah tunjuk. More natural. Okey. Sebab bila dia rushing, dia akan lagi gagap. So dalam keadaan tergesa-gesa ni memang tidak menggalakkan langsung anak-anak gagap ni untuk meneruskan pertuturan mereka. Okey, so pacing teknik, ingat pacing teknik. Kita yang adopt ni pun nak buat pembentangan macam ni pun boleh gunakan. Kita lagi gemuruh, kita lagi gemuruh, lagi laju. Bila lagi laju terbelit perkataan kan, jadi gunakan perkataan. Betul. We mumble the words kan. Okey. Yang seterusnya ialah pernafasan. Semua orang pun tahu kan diaphragmatic breathing sebenarnya dia memberikan ketenangan kepada sistem saraf. Okey, taklah semua kita kata okey bernafas. Tak. Okey, kita buat sama-sama. Macam tu. Okey, tarik nafas, make sure perut naik sebesar yang mungkin dan sebut saya nak makan nasi lemak. Saya nak makan nasi lemak. Okey, contoh berbanding dengan clavicular breathing ni, shallow breathing, dia akan saya nak so bila dia gagap dia akan bertambah gagap lagi. Dengan pernafasan yang pendek. Okey. So yang kedua, ni banyak tips Okey, yang ketiga ialah kalau penyebutan bunyi itu start dengan bilabial, bunyi-bunyi yang dekat bibir, phonetics semua kan. So bunyi-bunyi ini kita boleh ajar untuk bagi light contact pada that bunyi. Okey, so contoh hard contact dulu, papa. Ada letupan kan? Mama. Okey, so kita ajar anak untuk lembutkan bunyi itu, light contact sahaja, contoh papa. Mama. So lagi dia stres, lagi dia akan menekan. Jadi dia tersangkut. Time dia mengulang tu kan. Kena light lah. So instead of distress tu, kita lightkan. Okey, adik, light touch contohnya. Papa. Okey, so bunyi-bunyi yang bermula dengan P, B, M contohnya. Okey, so dan yang terakhir ialah kita panggil easy onset. Easy onset ni sebenarnya kita gunakan bunyi-bunyi vokal. A, I, U dalam ayat yang permulaan ayat dan dipanjangkan sikit. Okey, cuba Iman aplikasikan pernafasan, light touch dan juga easy onset. Apple. Kalau dia gagap, dia akan sama ada tersangkut ataupun dia tak bergerak langsung. Okey, so kita nak dia bagi tenang panjangkan, lembutkan. Dalam keadaan lembut. Yes. Pernah dengar tak kalau dia orang cakap menyanyi dia orang tak gagap? Betul. Pernah. Betul. Okey, disebabkan penyambungan bunyi tersebut membuatkan kelancaran dia lebih baik. Bila dia start bercakap, dia akan mula gagap semula. Jadi dengan menyanyi juga mungkin salah satu terapinya lah. Melodic intonation therapy. Banyak sebenarnya hari ini kita tahu teknik ini dan saya percaya ia juga sangat-sangat bergunalah untuk ibu bapa di luar sana kan. Bagaimana sebenarnya kalau berhadapan dengan anak yang gagap. Itu antara teknik yang boleh dipelajari ataupun diamalkan di rumah. Sedikitlah nasihat kepada mereka di luar sana, terutamanya bagi mereka ibu bapa yang ada anak-anak gagap ini. Ringkas sajalah. Jadi kenal pasti anak yang ada gagap dan bawa mereka ke fasiliti yang mempunyai perkhidmatan pegawai pemulihan pertuturan untuk dapatkan penilaian. Jadi jika anak mendapat intervensi yang lebih awal, lagi tinggi potensi untuk kita kurangkan gagap tersebut. InsyaAllah. Yang penting kenal pasti dengan lebih awal lah ya. Terima kasih banyak-banyak. Kita ucapkan sekali lagi kepada kedua-duanya. Banyak yang kita nak kongsikan, tapi saya percaya apa yang dikongsikan pada pagi ini memberi manfaat kepada semua lah kan, sekurang-kurangnya kepada yang menonton.